Bilakah waktu seseorang itu berbekam? Yani bilakah waktu seseorang itu elok ataupun patut berbekam? Abu Musa berbekam pada waktu malam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW berbekam wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Ini bab berbekam dalam perjalanan dan pada ketika memakai ihram. Ibnu Uyainah menyebutkannya daripada Ibnu Buhainah menyebutkannya daripada Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya ihtajama Nabi SAW wa huwa muhrim. Ini kita terjemah dah ni. Tinggal lah tu dah terjemah dah. Ambil tak terjemah lagi. Babul halqi, muka surat 850. Ini bab mencukur atau bercukur, mencukur rambut minal adha, kerana gangguan yang di kepala, ataupun bercukur minal adha, kerana gangguan di kepala. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah, katanya Nabi SAW datang kepadaku pada tahun Hudaibiyah. Ketika itu saya sedang menyalakan api di bawah satu periuk. Wal qamlu tatanatharu ala ra'si, kutu pula tatanathar, bertaburan atau berguguran dari kepala saya, atau dalam setengah riwayat itu ala ra'si, bertaburan di atas kepala saya. Ini yang berguguran dari kepala saya. Faqala ayu'dhika hawamuk, Nabi SAW pun bertanya, adakah kutu-kutu di kepalamu itu mengganggumu, menyakitimu? Saya menjawab, ya. Qala, Nabi SAW pun bersabda, fahliq, kalau begitu bercukurlah dan berpuasalah 3 hari, atau beri makan kepada 6 orang miskin, ataupun berkurbanlah dengan satu kurban, seekor kurban, binatang kurban. Qala Ayyub, kata Ayyub, yakni salah seorang perawi bagi hadis ini, an Ayyub, dari Hamad mengambil daripada Ayyub. Dia kata saya tidak mengetahui dengan yang mana satu daripada 3 perkara ini Nabi SAW mulakan. Yang ini dia tidak pastikan mana satu mula daripada 3 perkara ini. Tetapi kalau ya tak apalah, kita terjemah dulu. Bau man iktawa au kawa ghairu, ini bab orang yang menerima selaran api untuk berubat, atau kawa ghairahu, ataupun menyelarkan mana api kepada orang lain, yang dengan maksud berubat. Wa fadli man lam yaktawi, dan kelebihan orang yang tidak menggunakan kai, yang besi panas, untuk menyelarkan pesakit. Diriwayatkan daripada Asim bin Umar bin Qatadah, katanya saya mendengar Jabir bin Abdullah meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, kiranya ada pada mana-mana ubat kamu itu penawar, maka adanya pada syartati mihjam, torehan, pisau tukang bekam. Ataupun satu lagi maknanya, maka adanya pada sedutan mihjam, sedutan dengan menggunakan alat untuk menyedut darah berbekam itu. Auladha'atin binar, ataupun pada selaran dengan api. Wa ma uhibbu an aktawiya, tetapi aku tidak suka menggunakan selaran dengan api itu. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain,
katanya la ruqyata, tidak ada jampi, tidak ada bomo, melainkan kerana gangguan makhluk halus aw humatin, ataupun kerana disengat oleh binatang bisa. Fadzakartuhu, saya pun menyebutkan hadis ini kepada Sa'id bin Jubair. Dia pun berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, faqala, maka dia pun berkata, di antara yang disebutkannya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikemukakan kepadaku umat-umat dikemukakan kepadaku umat-umat faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyat yamurruna ma'ahum ar-rahd, maka ada nabi, seorang dua nabi yang berlalu bersama-sama, mereka ada satu kumpulan orang pengikut. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan ada juga nabi tidak ada sesiapa pun pengikut bersamanya. Hatta rufi'a li sawadun azim, sehingga diangkat untukku, yang dikemukakan kepadaku sawadun azim, suatu bilangan yang besar. Sawadun azim, nampak hitam banyaklah, yang ini satu bilangan yang besar. Qultu ma hadha ummati hadhihi, saya pun berkata, apa ini? Umatku kah ini? Diberitahu, dijawab, bahkan ini adalah umat Musa. Ini adalah Musa dan kaumnya. Dikatakan yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke ufuk sana. Rupa-rupanya di sana sawadun yamla'ul ufuk, bilangan yang begitu ramai yang memenuhi ufuk. Kemudian dikatakan kepadaku, unzur hahuna wa hahuna, tengok pula ke sebelah sini dan sebelah sini. Di pelusuk-pelusuk langit, rupa-rupanya satu bilangan manusia yang ramai telah memenuhi ufuk itu. Dikatakan, inilah umatmu, dan akan masuk syurga dari kalangan mereka ini 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk, yakni masuk ke dalam rumahnya. Walam yubayyin lahum, dan dia tidak terangkan kepada mereka, tidak jelaskan kepada mereka, dia masuk dengan begitu saja. Sahabat-sahabat pun berbicara, bercakap-cakaplah. Wa qalu, mereka berkata, kitalah yang telah beriman dengan Allah dan telah mengikut Rasulnya. Kalau begitu, kitalah mereka itu, ataupun anak-anak kita yang telah dilahirkan dalam Islam. Kerana kita dilahirkan di zaman jahiliyah, maka perbualan mereka itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun keluar lalu berkata, mereka ialah orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta dijampi, wala yatatayyarun, dan tidak mengambil sempena baik atau buruk dengan sesuatu, wala yaktawun, dan tidak juga menggunakan selaran api untuk mengubat penyakit. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Ukasha bin Mihsan pun berkata, adakah termasuk di antara mereka itu saya, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, iya. Lalu bangun seorang lagi, dia berkata, adakah termasuk di antara mereka itu saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah pun mendahuluimu mendapatnya. Babul ithmid wal kuhl. Ini bab celak. Ithmid nama sejenis batu, celak, batu celak.
wal kuhl, dan mencelak mata kerana ramat, sakit mata. Berhubung dengan perkara ini ada diriwayatkan daripada Ummi Atiyah, diriwayatkan daripada Zainab, daripada Ummi Salamah, bahawa ada seorang perempuan kematian suaminya. Lepas itu perempuan itu sakit mata. Mereka pun menyebutkan tentangnya kepada Nabi SAW dan menyebutkan kepadanya tentang celak dan bahawa dibimbangi akan membahayakan matanya. Maka Nabi SAW pun bersabda, dulu kamu tamkuthu fi baitiha, yakni kamu orang-orang perempuan berada di rumah kamu, fi syarri ahlasiha, dalam pakaiannya yang paling buruk. Ataupun dia berkata dalam pakaiannya yang paling buruk, dalam pakaiannya fi syarri baitiha, dalam rumahnya yang seburuk-buruknya, atau dalam bahagian rumahnya yang paling buruk, yang paling teruk. Bila anjing lalu, perempuan itu akan melontarkan tahi binatang. Tidak bolehkah dia bersabar mana selama 4 bulan 10 hari? Ini bab juzam ataupun kusta. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada jangkitan, tidak ada sempena baik dari sesuatu, wala hamata, dan tidak ada burung hantu, wala safara, dan tidak ada sial bulan safar. Wa firra minal majdhum, larilah dari orang yang kena kusta, kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Inilah beberapa bab. Tahun ini kita sudah bincang dah agak panjang juga berkenaan dengan qustul bahri ataupun al-qustul hindi. Lepas tu sebut pula berkenaan dengan bekam, berkenaan dengan berbekam. Waktu manakah seseorang ni elok ataupun patut berbekam? Bekam dengan maksud untuk nak menjaga kesihatan lah, ataupun untuk membuang penyakit. Ni mana dia kena ikut cara-cara dia. Tak boleh nak bekam tak tahu kalau beri kepada hak tak pandai, ataupun bekam pada tempat-tempat yang tidak patutnya, tak boleh lah. Kena orang-orang yang pandai dan orang-orang yang mengaji baru boleh. Dan ini tidak khusus dengan, sebenarnya hak ni di zaman Nabi SAW sudah ada. Sebelum tu pun sudah ada cara bekam. Banyak lagi cara lain yang ditemui oleh ahli-ahli perubatan di sepanjang sejarah ni untuk mengeluarkan bahan-bahan yang tidak elok daripada tubuh, bahan-bahan toksik dan sebagainya daripada tubuh ni. Banyak cara. Macam-macam lah penemuan-penemuan tu. Di antaranya dengan cara menyeduk darah ni. Kalau ada cara lain untuk mengeluarkan bahan-bahan yang tidak baik dalam tubuh, boleh guna. Maksud Nabi SAW naknya dia buat keluar penyakit daripada tubuh, apa cara pun. Pada masa tu yang ada salah satu caranya, iaitu dengan cara berbekam. Dan berbekam yang telah digunakan oleh Nabi SAW ialah pada beberapa tempat. Di antaranya di kepala, di belakang, atas tulang belikat. Bahkan ada dalam hadis-hadis disebutkan di antara di leher, tapi bahaya itu. Tak kena gaya, bahaya. Lepas tu ada pula bekam pada bisu-bisu, buat keluar darah ni, mana-mana bahagian tubuh, ataupun di mana-mana bahagian yang sakit lah. Mana-mana bahagian yang sakit. Tengok keadaan pula, bergantung kepada keadaan. Itulah beberapa bentuk yang telah dilakukan di zaman Nabi SAW.
Lepas tu Imam Bukhari buat mari pula waktu bekam ni. Sebab ada dalam setengah-setengah hadis yang menyebutkan pada masa ni tak molek, masa ni molek, ujung bulan tak apa nama ni 1/3 akhir bulan tu molek, awal bulan tak molek. Macam mana tu? Imam Bukhari buat mari hadis ni dia nak ceritanya hadis-hadis tadi yang menyebutkan masa-masa untuk berbekam itu tidak menepati syarat dia. Bahkan kebanyakannya adalah dhaif. Kebanyakannya adalah dhaif hadis-hadis itu. Berbekam ataupun mengeluarkan darah ni tak kira malam pun boleh, pada ketika seseorang tu duduk buat ibadat pun boleh, seperti ibadat haji. Bergantung kepada kepandaian dan kemahiran seseorang tu. Walau bagaimanapun mungkin ada juga kebenarannya ambil kira waktu tu, yang ni pada ketika tengah hari panas sangat kau, tengah hari panas sangat atau pada ketika awal bulan kau. Kalau mengikut Ibnu Sina, dia Ibnu Sina dalam Al-Qanun dia kata darah dalam tubuh manusia ni ada kaitan juga dengan perjalanan bulan, ya. Mana kalau di awal bulan itu darah ni lain perjalanannya, menyebabkan darah lebih banyak keluar, mungkin tidak tertahan katanya. Jadi hal ni bergantung kepada kepandaian lah, kepandaian orang. Kalau di hujung bulan tidak banyak, tapi kalau 1/3 akhir tidak di hujung bulan benar lah, hal tu pada ketika molek. Sebab apa? Darah tidak keluar banyak sangat, tidak sikit sangat. Itu yang disebutkan dalam pengamatan dia lah. Lepas tu kalau orang lain pandai boleh buat pada masa lain pun, terserahlah kepada dia. Ini adalah mengikut pengalaman. Seperti kita kata cabut gigi pun maknanya kalau tengah hari tengah panas tu boleh jadi lain sikit keadaannya daripada keadaan waktu malam kau petang kau pagi kau. Yang ni hak berkait dengan darah ni, kita kena tengoklah bagaimana keadaan darah tu. Ini tidak, Imam Bukhari nak cerita di sini tidak terikat dengan waktu. Tengah malam pun boleh, tengah malam pun boleh, tengah hari. Nabi SAW pernah berbekam tengah hari. Ada juga di situ tak ada disebutkan. Bahkan kalau kita mengambil kira Nabi SAW pergi haji, buat kerja haji dalam keadaan ihram tu, itu di awal bulan dia bekam juga, menunjukkan tak apa, tidaklah kata secara mutlak tak boleh awal bulan. Ini bergantung kepada keadaan. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Dalam keadaan puasa pun boleh, boleh juga bekam ni. Tetapi mengikut ini dari segi fiqh lah, mengikut mazhab Ahmad, kalau dalam keadaan puasa tak boleh, batal puasa. Aftar al-hajim wal mahjum, dia pegang dengan hadis tu. Orang lain pula kata tidak, kerana tu Nabi SAW kata sudah terbuka dah puasa orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang kena bekam tu, waktu kerana lain, sebab dia duduk mengopak dua orang tu dalam hadis yang lain. Itu perbahasan lain lah. Ini nak cerita dalam bab tib, mana berbekam dengan maksud mencapai kesihatan dalam keadaan dia berpuasa. Boleh juga kita ambil kesimpulan di sini juga, dalam keadaan puasa, satu, tidak menghalang ibadat tu. Hak puasa tak bolehnya buat masuk dalam tubuh. Kalau buat keluar tak apa, buat masuk pun daripada saluran-saluran tertentu saja, bukan daripada semua saluran tu. Kalau buat masuk tu jadi batal puasa. Ini perkara daripada hadis ni kita faham. Ini kalau buat keluar darah, keluar daripada dalam, kalau buat masuk makanan ke mulut, makanlah, kita kata batal puasa. Tapi kalau muntah keluar makanan tu daripada mulut, tak batal pula. Walaupun ada juga khilaf di sana, tapi hak umumnya begitulah. Begitu juga dengan keluar darah ni, walaupun keluar mengikut kebanyakan ulama, darah tu dikira najis lah.
keluar najis daripada tubuh tidak membatalkan puasa. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, boleh juga kita faham di sini sebagai isyarat bahawa Nabi SAW nak cerita dalam kes-kes yang berkait dengan darah ni, nak keluar darah kau, nak operation kau, gapo kau, eloknya dalam keadaan tidaklah darah tu banyak sangat, dengan cara orang tu berpuasa kau dulu. Patut pun sekarang ni orang kalau nak bedah gapo dia puasa dulu, dia puasa dulu. Jadi banyak sebab lah. Di antaranya itu babul hajmi fi safar, dalam perjalanan, dalam keadaan pakai ihram pun boleh. Tidak kata ini bercanggah dengan ibadat, lepas tu kena dalam keadaan tenang, tidak dalam perjalanan baru boleh bekam. Tidak, ini tidak khusus dengan bekam saja. Kita nak berubat, tidak nanti balik ke rumah, mana-mana pun, terutama kalau di sana dalam perjalanan kita tu ada maknanya seorang yang pakar, seorang yang ahli dalam bahagian perubatan, eloklah kita berjumpa dengan dia, berubat dengan dia. Yang ini tidak khusus dengan di tempat sendiri sahaja. Tidak khusus dengan di tempat sendiri sahaja. Nabi SAW berbekam dalam keadaan muhrim. Babul hijama minad da'. Ini bab berbekam minad da' kerana sakit, dengan sebab sakit. Yang ni hak tadi mana berbekam untuk mengeluarkan penyakit. Sihat tu boleh kira dah, tak apa dah. Tapi nak suruh sihat lagi, molek kita ambil ubat ataupun gunakan apa-apa cara lah, dengan cara mengeluarkan bahan-bahan beracun daripada tubuh dengan apa cara pun. Kalau zaman sekarang ni ada cara yang lain, boleh diguna. Kalau sekiranya terbukti baik, lebih lagi tidak menyakitkan, lebih selamat, baik diguna cara itu. Ini tidak khusus dengan berbekam. Kita kena tengok kepada maksud Nabi SAW itu sendiri, apa maksud dia. Apalagi kalau mungkin ada bahaya, kerana orang yang tidak mahir, tak pandai, boleh jadi macam-macam timbul bahaya yang lain, baik tak usah. Yang pentingnya nak keluar penyakit. Mana nak keluar penyakit tu, bahan-bahan beracun daripada tubuh tu banyak cara lah, macam-macam cara penemuan. Tak tahulah sejauh mana jadi ke tidak jadi tu, tapi adalah yang dikeluarkan oleh Jepun sekarang ni dalam bentuk macam apa ni, dalam sapu tu dia bubuh jenis-jenis daun kayu apa ni, tampar di kaki lah, macam-macam tampar di kaki ataupun tampar di mana-mana bahagian yang sakit. Itu pun satu cara juga untuk mengeluarkan bahan-bahan beracun daripada tubuh. Ikutlah apa cara pun, ikutlah apa cara pun. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi SAW ni tetap baik. Walaupun baik pun, dia kena cara juga, kena pandai juga. Kalau tidak tak boleh, dia tidak jadi baik, boleh jadi korosok. Ubat memang baik, ubat. Tapi nak guna dia tu kena cara dia. Kena tahu sesuai ke tidak dengan orang tu atau tidak. Dan nak tahu sesuai ke tidak sesuai tu, dia kena orang yang ahli lah. Walaupun kita kata ubat ni memang ubat darah tinggi dah, iyalah, tapi sesuai ke tidak dengan orang tu, dari segi kekuatan ubat tu apa semua, dos dia ke apa semua, sesuai ke tidak kalau kita nak bagi. Itu benda lain pula. Sekarang ni nak cerita satu bentuk, satu cara. Lepas tu cara nak guna tu kena tahu pula. Kalau tak tahu tak boleh. Jangan kita menyalahkan pula bila tak kena, kau jadi penyakit kau atau tak sembuh kau, kita kata tak jadi. Sebenarnya kerana kita tak ikut cara dia. Kalau nak ikut cara dia tu kena mengaji cara dia lah. Dalam kitab-kitab perubatan Nabi SAW memang banyak lah disebutkan. Waktu kita kena baca waktu tu. Ini berbekam kerana penyakit. Ada penyakit boleh juga, memang ada penyakit. Pada antara khasiat bekam ni banyak lah, untuk darah tinggi lah, untuk penyakit gout lah, macam-macam lah, macam-macam penyakit. Dengan berbekam itu boleh diubati. Lepas tu Nabi SAW berbekam, dibekam oleh Abu Taibah, seorang sahabat dia. Abu Taibah tu namanya Nafi'.
Nabi SAW beri 2 gantang gandum atau makanan kepada dia, dan dia bercakap dengan mawalinya, fakhaffafu anhu, mereka pun ringankan beban yang dipikul oleh Abu Taibah. Ini cerita zaman itulah, cerita pada masa itu. Abu Taibah ni hamba Nabi SAW beri upah kepada dia. Dia ni hamba apa? Hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang Tuhan dia kata, kamu pergi cari sekian-sekian banyak dalam masa sekian-sekian. Kalau kamu dapat bawa mari sejumlah uang ataupun apa-apa yang dituntut itu, kamu merdeka. Kamu merdeka. Itu hamba mukatab. Jadi dia terasa berat lah. Berkali ketika duduk bekal-bekal tu, duduk kecek lah, sebab kita gunting rambut. Bila-bila duduk gunting rambut, kecek lah. Kecek. Jadi barangkali Abu Taibah ni pun begitu juga. Bila-bila tu duduk kecek, dia terasa berat. Nabi SAW pun tolong kecek dengan tuan-tuan dia tu, biar berangan sikit. Kalau katakanlah sebulan nak 1,000, minta biar 500 lah sebulan. Gitu. Itu makna Nabi SAW bercakap dengan tuan-tuan mas dia tu, fakhaffafu anhu, mereka pun ringankan beban yang ditanggung dia. Yang sebelum ini katakanlah 1,000, mereka terima dengan 500. Itu makna khaffafu anhu. Lepas tu Nabi SAW beri upah dia ataupun bayaran kepada kerja dia tu. Ini menunjukkan bahawa upah ataupun bayaran rawatan itu diterima, diakui oleh Nabi SAW. Pasal apa? Orang tu susah payah dia. Susah payah dia perlu kepada kepandaian dia juga. Lepas tu kadang-kadang kena kotor darah ke apa macam-macam ni. Najis apa boleh jadi kena, adalah patut diberikan bayaran kepada dia. Nabi SAW sendiri pun bagi. Ini sebagai nak ajar kepada umat lah, bahawa lagu itulah sepatutnya kita kena hargai kelebihan ataupun kemahiran orang. Waktu dia kata, inna amthala ma tadawaitum bihi al-hijamah wal qustul bahri. Ubat cara yang paling baik kamu merawat ialah dengan berbekam dan dengan menggunakan qustul bahri. Dan dia berkata, janganlah kamu seksa anak-anak kamu bil ghamzi minal udhrah, dengan memicit, dengan tonyoh, kita kata udhrah, bengkak tonsel dia tu. Wa alaikum bil qust, kamu hendaklah menggunakan qust. Baru ni anda sudah sebut dah bahawa Nabi SAW sebut sekali qust bahri atau qust hindi ni sekali dengan bekam. Sebab mengikut kajiannya, kalaulah pisau orang yang selalu bekam tu tempat yang sama, dia akan jadi macam balar, kata balar ataupun baras, macam sopak putih jadi tak comel lah di kepala. Tetapi kalau disapukan kus tadi di pisau dia tu, atau dilumurkan kus selepas itu, maka dia tidak akan meninggalkan kesan. Sebab kus itu baik untuk luka-luka pada kulit. Itu sebab Nabi SAW sebut sekali, letakkan sekali. Lepas tu di sini juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, jangan guna satu cara perubatan yang menyeksakan. Jangan guna. Kalau ada pilihan lain, kalau kita tahu, kita guna cara lain. Jangan guna yang menyeksakan. Macam udhrah ni, penyakit apa dia? Bengkak tonsel. Penyakit bengkak tonsel. Zaman dulu, zaman jahiliah dulu, bila kanak-kanak biasanya bekak tu, siapa dia menanah bekak, ibu-ibu dia tonyoh tangan ni, jari dia masuk dalam ni, pecek tu pecah lah, darah lah, keluar aku mulut ni.
Kadang-kadang keluar kok hidung darah. Jadi ada orang yang bawa pergi anak dia pergi berdarah-darah kok mulut kok hidung kepada Nabi SAW. Dia kata jangan buat lagu tu, seksa tu. Apa buat? Menyeksa anak-anak kamu dengan tonyoh ataupun dengan kamu pecikkan uzrah itu, tonsil yang bekak tu. Kamu kena gunakan qust. Lepas tu mengikut cara yang ditunjukkan kepada Nabi SAW, orang makan ataupun dengan melumurkannya, ataupun makan pagi dan petang, jadi sembuhlah pesakit-pesakit itu dalam masa yang cepat. Ini nak cerita kepada kita, jangan guna cara yang menyeksakan. Satu lagi cara yang kemudian ini perbuatan moden juga, dia buat tonsil. Dia buat tonsil. Dia buat kelenjar tu, hak duduk di dalam tekuk. Buat kelenjar tu, yang rupa dia, bentuk dia seperti buah badan pada kedua-dua belah dalam tekuk ni. Dia buat hak tu. Sebab dengan ada hak tu, maka selalu diserang. Dia kata jadi radang. Jadi penyakit, orang kata tonsillitis tu, bekak dalam tekuk. Baik buat. Maka dibuat. Ini perubatan moden juga, dibuat kedua-dua. Baru tak ada jadi masalah. Itu pun tak kena juga. Tak patut juga tu. Kita kena cari cara yang lain. Sebab apa? Allah SWT buat tonsil kita ni memang sebagai pengawal, sebagai, kita katakan dia polis ataupun askar yang duduk jaga di permukaan nak masuk dalam tubuh kita. Ya, dia jadi bekak tu sebab banyak masuk kuman masuk tu, dia berlawan, dia tahan, hak tu jadi bekak tu. Biasa-biasa kalau bos sikit-sikit tu pada kalah dengan dia. Maknanya kuman daripada luar tak boleh masuk dalam tubuh kita, sama ada ke dalam maidah kita ataupun ke dalam saluran pernafasan kita, tak boleh masuk, pasal dikawal oleh tonsil itu. Kalau buat hak tu tak ada dah lah. Kalau buat hak tu tapi dibuat. Sebab apa yang jadi bekak tu? Terutamanya budak-budak jadi bekak. Banyak sebab lah. Di antaranya kekotoran lah puncanya. Ini hadis ini juga menunjukkan, banyak lagi hadis lain menunjukkan Nabi SAW terima ni konsep kuman-kuman ke apa ni, bakteria ataupun virus ke apa ni, dia terima. Pasal apa? Biasanya daripada kekotoran pada tetek ibu, misalnya kita kata pada tetek ibu, bila dia nak susu, nak meh tu, kita kata dia tidak basuh dulu molek, kalau tidak jaga apa, susu tu. Itu sudah ada kuman di situ. Ataupun kadang-kadang masuk makanan, suap. Suap tu dia tidak, tangan tak jaga molek. Apa boleh itu juga boleh menyebabkan bekak juga. Ataupun orang sayang, jenis siung. Nak sayang anak dia. Padahal mulut dia tu bukannya sihat sangat, kita kata. Jadi dia siung tu siung mulut. Itu pun boleh menyebabkan begitu juga. Sekarang ni orang gunakan botol susu tu. Puting susu tu kalau tidak bersih molek pun boleh jadi juga. Jadi banyak sebab yang menyebabkan jadi bekak. Jadi hak zaman sekarang ni, kalau 2-3 kali berlaku bekak lagu tu, lepas pada tu lepas tahun lebih kena penyakit tu, kadang-kadang dia guna cara bedah buah saja. Itu pun cara tak kena juga. Sepatutnya kalau dirawat dengan cara lain, jangan menyeksa begitu, dan jangan buat hak Allah SWT buat sesuatu yang memang baik untuk tubuh kita, memang baik. Supaya orang buat appendix lah, dia buat tu senang, itu pun tak kena juga tu. Allah SWT buat molek, tapi bukan semua buah tu tidak molek. Kalau kulut khitan atau bersunat tu molek buat, tak apa, tu buah molek. Tapi bukan semua Allah SWT buat ni tak molek buah. Macam kita kata kulut ataupun kulit zakar itu molek kalau kita bersunat ataupun berkhitan.
Tapi kalau kita panggil perut lebih, itu dalam istilah saja, perut lebih, jadi dah lebih tak berguna, tak boleh lah kata. Itu memang berguna. Dia mengeluarkan cecair daripada situ yang boleh memudahkan, melicinkan bahan-bahan yang perlu keluar daripada tubuh kita tu, melalui usus apa tu. Dia mengeluarkan cecair-cecair. Perlu. Bila kita buat, tak ada dalam tu. Maka cara baru ni macam-macam dia cara. Dia nak ganti tu guna ubat ni. Itu cara yang tidak baik. Sebaik-baiknya tak perlu kita bergantung kepada benda-benda luar. Jagalah setakat mana ada dalam tubuh kita, jaga tu dengan baik. Supaya juga ni tonsil ini Allah SWT buat molek, tak perlu dibuat. Ini pun lebih kurang dengan cara jahiliah dululah. Jahiliah dulu tonyoh, ni buat, kedua-duanya tidak molek. Cuba kita pilih cara lain lah yang lebih baik. Di antaranya yang disebutkan di sini ialah qust. Pada kena radang ataupun bengkak tonsil itu, dia akan jadi payah nak makan pun. Hak tu budak-budak jadi berjerit, nak menelan, susu pun tak boleh, makanan pun tak boleh. Sakit lah, sakit tekak. Demam, boleh jadi demam dan macam-macam lah. Begitulah itu. Kebanyakannya budak-budak kena. Nabi SAW, jangan kamu seksa anak-anak kamu. Seksa anak-anak kamu, hak sakit lah ni. Begitu juga orang-orang lain, hak tua pun, hak sakit jangan seksa. Cubalah kita cari rawatan ataupun cara berubat yang tidak menyakitkan. Cuba cari. Wa'alaikum bil qust. Lepas tu dia mari cerita ni, Jabir, dia pergi melawat Muqanna'. Dia kata, saya tidak akan berganjak, tak saya pergi ke mana. Kalau selagi dia ni tidak bekal. Lepas tu bekal lah. Dia pun kata, inna fihi shifaan, ada kesembuhan pada berbekam itu. Bekam di atas kepala, ini pun satu bentuk bekam juga. Yahtajama fi ra'si. Babul hijamati minasyaqiqah, ini bab berbekam kerana sakit kepala sebelah, ataupun orang panggil migraine. Dan Nabi SAW pun ada juga sakit. Dia tu sihat, walaupun sihat pun ketika-ketika ada juga sakit. Sakit yang berlaku kepada Nabi SAW itu banyak hikmatnya. Di antaranya nak menunjukkan kepada kita bahawa dia manusia. Allah tu hak besarnya. Dia manusia, dia bukan Tuhan. Tidak ada bayar-bayar Tuhan kau gapo-gapo kau, seperti yang berlaku dalam agama lain. Nabi-nabi ataupun pembawa agama tu dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu semua tak betul. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW ni nak mengingatkan kepada kita lah, biar kita ingat dia ni manusia. Bila manusia, apa yang berlaku kepada manusia boleh berlaku kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sakit macam mana nak buat? Bila sakit macam mana? Ada kau nak duduk saja gitu, duduk senyap, tawakal orang panggil aku tu. Pasal dia yang lebih bertawakal daripada Nabi SAW. Secara dia pun berubat, dia berubat, kita pun kena berubat juga lah. Bertawakal bukan nama tawakal tu tak berubat, tidak. Bukan tawakal lah gitu. Bertawakal iaitu dengan cara berubat. Lepas tu kalau ada orang kata tawakal ni iaitu dengan tidak berubat, tu tak kena lah tu. Setara Nabi dia berubat. Setara Nabi SAW dia berubat. Nanti kita akan jumpa hadis akan datang. Ini kita sudah baca dah, terjemah dah. Yang ni Nabi SAW pernah sakit kepala sebelah, dan dekat dia nak mati pun Nabi SAW ni sakit kepala kuat, demam kuat, demam. Bahkan sahabat kata dia demam dulu kita sudah jumpa dah, berganda lebih daripada orang lain kalau sakit. Kepala dia pun lebih. Dia sakit kepala sehingga dia ikat kemah kepala dia, ikat kemah, biar kemah betul, sakit kepala. Itu dekat dia nak mati. Dan apabila orang racun dia, kena racun, dia kena juga. Kesan daripada racun itulah yang jadi sakit dia.
Jadi sakit-sakit dia tu kerana diracun. Kesan dia tu ada. Ini juga menunjukkan bahawa Nabi itu manusia. Bila manusia, sebagaimana orang lain boleh kena kejahatan orang buat khianat ke apa, dia pun kena juga. Cumanya berat tidak berat, begitulah antara berat dengan tidak berat. Lepas tu Nabi daripada Jabir bin Abdullah kata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, kalaulah ada dalam ubat-ubat kamu itu kebaikan, maka adanya pada syarbati asal, mengambil ataupun meminum madu, guna madu itu baik. Atau syartati mihjam, seperti kata tadi lah, pada torehan mihjam, pisau tukang bekam, ataupun syartah dengan makna isapan, sedutan, mihjam, alat bekam tu ada pada situ, yang ni bekam lah, adanya pada berbekam. Au laz'atin binar, laz'atin min nar, atau selaran dengan api. Wa ma uhibbu an aktawiya, dan saya tidak suka menggunakan kai. Jadi Nabi SAW sebutkan 3 cara di sini, iaitu makan ubat, dan ubat yang paling istimewa disebutkan di sini iaitu madu. Yang kedua syartati mihjam, iaitu dengan mengeluarkan bahan-bahan yang beracun ataupun yang tidak baik daripada tubuh kita. Yang ketiga iaitu dengan menggunakan api. Zaman dulu dia guna api ini dalam bentuk yang paling simple, paling mudah. Memang guna api sungguh. Seperti kai, yang dikatakan kai itu besi panah, dia letak atas api sampai merah jadi. Hak tu buat salah dengan hak tu. Itu zaman dulu guna begitu. Tapi ada penyakit-penyakit yang sembuh dengan cara begitu, ada. Lepas tu perubatan dia maju lagi. Dia guna macam-macam pula cara menggunakan elektrik. Elektrik tu pun api jugalah. Dengan menggunakan karan kepala orang gila ke apa tu, itu semua tu api belakang lah tu, gunakan api. Ni isyarat belakang. Macam-macam, satu beda pula dah dalam menggunakan kuasa api ni, dalam berubat, gunakan elektrik, macam-macam cara. Wa ma uhibbu an aktawiya, dan saya tidak suka menggunakan kai tadi, hak tadilah besi tadi, kecuali dalam keadaan yang tak ada arah dah. Ini Nabi SAW isyarat, sama ada menggunakan api itu ataupun menggunakan kai yang dia tidak suka. Kalau dia sebut di sini secara berasingan, selaran dengan api, satu. Dan saya tidak suka menggunakan kai. Kalau kita kira di dua yang berasingan, bermakna dalam hadis ini disebut 4 perkara. Kalau sebut berasingan, makna menggunakan selaran dengan api itu luas makna dia. Yang mana kalau mengikut kemajuan ilmu perubatan sekarang ni, masuk macam-macam dalam bahagian ni. Dan wa ma uhibbu an aktawiya itu makna saya tak suka guna kai itu, kai pada masa dia guna besi panah. Ini makna lain-lain. Atau kita katakan laz'atin min nar, itu pada masa tu yang diketahuinya ialah guna kai, guna besi panas itu. Bermakna Nabi SAW tak suka menggunakan sesuatu yang menyakiti pesakit. Jangan gunalah. Jangan guna. Kalau tadi dia kata jangan kamu seksa anak kamu dengan kamu memicit tonsel dia, itu pun satu bentuk penyiksaan. Ini seksa lagi, guna api. Jangan gunalah. Biasanya hak beratnya guna api lah. Jangan guna hak tu, jangan guna. Kalau ada cara lain, ini menunjukkan Nabi SAW isyarat suruh guna cara lain lah. Jangan gunalah cara-cara yang sampai habis hangus orang tu. Hangus, kulit dia habis jadi hangus, rambut habis luruh,
Jadi nampak seksa sangat. Kalau ada jalan lain, kalau ada jalan lain, dulu pun anak sudah sebut dah benda ni. Kalau ada jalan lain, tapi kalau tak ada jalan lain, iyalah, bolehlah digunakan. Jadi nak guna sikit-sikit, nak guna waktu tak boleh lah. Babul halqi minal adha, ini bab mencukur ataupun bercukur kerana gangguan di kepala. Ni hadis ni berkenaan dengan orang ibadat haji ni, orang buat kerja haji, lepas tu ada kutu di kepala. Sedangkan rambut ni tak boleh gugur, tak boleh kita gugurkan rambut ataupun bulu-bulu kita. Kena jaga semua tu. Dalam keadaan begitu pun boleh, dalam keadaan begitu pun boleh buang rambut itu. Cuma kena bayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dalam Quran disebutkan begitu. Apa yang Imam Bukhari nak sebut di sini lebih lagi daripada itu. Ni bahagian bab perubatan. Bab perubatan. Bab perubatan. Nabi SAW larang daripada qazak. Qazak ni apa? Cukur sebahagian kepala, rambut ni cukur sebahagian dan tinggal sebahagian. Semua orang zaman sekarang ni buat. Kok ni pendek nampak kulit, atas ni panjang. Itu orang panggil qazak. Ataupun cukur ke atas kau, taruh ke tepi kau, yang lah belakang lah tu. Dia tak bui, dia larang. Pasal apa? Pasal huduh tidak comel lagu tu. Hak naknya taruh rambut molek biasalah. Hak ni apabila kita bekal, dia kena cukur kepala kan, dia kena buat bulak balik belakang tu, suka. Jadi tak comel kan. Pas tak comel tak apa kau, takut termasuk dalam qazak tu. Imam Bukhari nak ayat tak termasuk. Apabila kita nak merawat, nak berubat, tak apa, tidak termasuk dalam hak dia larang tadi. Tak comel pun nak mana dah kita nak berubat. Itu satu perkara. Yang kedua, kalau orang perempuan ni nak cukur kepala pun tak boleh. Haram orang perempuan cukur kepala kalau tak ada sebab. Haram. Lepas pada tu, sebab itulah pada ketika orang lelaki dalam buat kerja haji ni boleh cukur kepala kan, orang perempuan tak boleh, ke mana-mana pun tak boleh cukur kepala. Tapi kalau kerana sakit, bolehkah cukur? Boleh. Tu dia nak ayatnya. Ini sebab ni bab perubatan ni. Begitu juga bahagian-bahagian lain, kadang-kadang sibuk dengan bulu, nak kena cukur dululah baru jadi kerja. Nak kerja, ada seorang kata dia jenis degil pantai ni, tak boleh cukur bulu dia. Apa sebab dia yang susahnya, nyusah kau orang, nyusah kau orang. Pas nak jahit payah lah. Nak jahit kalau katakanlah dia luka ke apa ke, ini tak apa. Apa ni, cukur tu tak apa. Bahagian-bahagian mana sekalipun, bahagian rambut yang biasanya tak boleh dicukur pun boleh cukur sekiranya perlu. Ini baru sesuai dengan bab perubatan. Kalau nak kira hadis ni, hadis cara orang buat kerja haji tu, cara buat kerja haji. Nak ceritanya Islam ni dalam keadaan tak boleh cukur ataupun gugur rambut pun tak boleh dengan sengaja. Dalam keadaan tu pun kalau perlu untuk berawat, untuk berubat, tak apa. Apalagi kalau pada ketika lain, kalau nampak tak comel sikit pun tak apa, sebab untuk berubat. Daripada hadis ni juga kita dapat tahu betapa kepentingan berubat itu. Sehingga kalau mengubah rupa, sehingga kalau jadi huduh sikit pun, yang mana Nabi SAW pernah larang pun tak apa kalau kita buat. Tidak jadi kurang ke, nak kata berdosa tu tentulah tidak, kita kata jadi makruh kalau tidak makruh pun tidak. Sama ada orang yang kena cukur tu ataupun orang yang jom cukur, tak apa berlaku. Boleh cukur. Bab man iktawa au kawa ghairahu wa fadl man lam yaktawi. Ni panjang juga hadis ni, ada asas kat itulah. Wallahu a'lam.